Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat. Yang berusaha Puan Tahnia binti Haji Jaman, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Dr. Haji Muhammad Kasim bin Tusin, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Timbalan-timbalan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, para pegawai Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, para pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Puan Nora Markus, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Sains Matematik, Sektor Pembelajaran, merupakan ahli panel pertama forum pada hari ini. Yang berusaha Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur, Penolong Pengarah, Unit Dasar dan Perancangan, Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia, ahli panel kedua forum hari ini. Yang berusaha Dr. Siti Nur Syafa binti Bakri, Pensyarah Universiti Malaysia Sabah, ahli panel ketiga forum kita pada hari ini. Dan seterusnya, para penonton webinar yang terdiri daripada guru-guru, ibu bapa dan para pelajar. Selamat datang ke webinar Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sempena Carnival Sains Sabah tahun 2022 yang membawakan kepada anda Forum Pendidikan STEM membicarakan tentang pakej dan peluang pendidikan terbuka. Para penonton yang dihormati, agar yang baik bertambah elok, yang murni bertambah seri, yang berseri lalu diberkati. Marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Jafnar Aludin, Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran atas nikmat kesehatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempena dengan program webinar Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Carnival Sains Sabah tahun 2022, kami pohonkan keberkatan-Mu agar program ini berlangsung dengan teratur serta tercapai segala objektifnya, dan anugerahkanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami memohon kepadamu agar khidmat bakti kami ini sentiasa diberi petunjuk dan hidayah dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami untuk menjadi manusia yang berjiwa waja, sentiasa sanggup menghadapi rintangan dan cabaran demi memartabatkan pendidikan, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan dan persefahaman antara kami, agar kami mampu merealisasikan slogan keramat, sepakat, Sabah hebat. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah kami penjawat awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi, membenci rasuah, serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, anugerahi kami kekuatan dan kesehatan untuk terus menyumbang jasa bakti di mana jua kami berada. Peliharalah kami daripada perkara-perkara yang negatif, fitnah, perselisihan faham, dan daripada segala kejahatan. Semoga kami merasa aman, tenang, dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini
perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada segala wabak, bencana dan kemudaratan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah para penonton, kita mulakan webinar kita pada hari ini. Orang kata, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum forum bermula, eloklah kita berkenalan terlebih dahulu dengan 3 orang ahli panel jemputan pada hari ini. Ahli panel pertama ialah Puan Norah Markus, merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan di Unit Sains Matematik di Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sebelum ini beliau pernah berkhidmat sebagai seorang pengetua sekolah selama 10 tahun dan pernah berkhidmat sebagai pegawai pendidikan daerah di Pejabat Pendidikan Daerah Nabawan selama 2 tahun. Beliau berpengalaman luas dalam bidang yang berkaitan dengan STEM dan seorang yang sangat komited dalam membantu memperkembangkan pemahaman STEM di sekolah-sekolah negeri Sabah secara amnya. Ahli panel kedua yang berusaha Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur merupakan penolong pengarah unit dasar dan perancangan bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara pengalaman dalam perkhidmatan, Dr. Nurul Fatni pernah menyandang jawatan pensyarah akademik kimia di Kolej Matrikulasi Kedah tahun 2009 sehingga tahun 2013 dan menyandang jawatan yang sama di Kolej Matrikulasi Selangor pada tahun 2013 sehingga tahun 2017. Seterusnya, Dr. Nurul Fatni pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Unit Kimia di Kolej Matrikulasi Selangor, pensyarah cemerlang kimia, pegawai dalam latihan bahagian beasiswa dan latihan di Universiti Malaya dan seterusnya. Sekarang ini menyandang jawatan sebagai penolong pengarah sektor dasar dan perancangan bahagian matrikulasi 2020 dan sehingga kini. Seterusnya Dr. Nurul Fatni juga dilantik menjadi Working Stream Leader bagi pengukuhan pendidikan STEM bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ahli panel yang ketiga yang berusaha Dr. Siti Nur Syafa binti Bakri merupakan seorang pensyarah kanan bagi kursus biologi dan pada masa yang sama merupakan penyelaras e-learning di Pusat Persediaan Sains dan Teknologi Universiti Malaysia Sabah. Baiklah para penonton yang dihormati, kita mulakan sesi forum kita pada pagi ini dengan menjemput dan mempersilakan ahli panel yang pertama, Puan Norah Markus, menyampaikan perkongsian mengenai package STEM. Dipersilakan Puan Norah. Apa kabar Puan Norah? Baik. Okey, dipersilakan Puan. Terima kasih moderator. Salam sejahtera, selamat petang kepada kedua-dua panel kita pada hari ini iaitu Dr. Nurul Fatni dan Dr. Nur Syafa. Dan juga kepada semua para pendengar di luar sana yang terdiri daripada, saya percaya daripada pihak sekolah, ya, pengetua, guru besar, guru-guru, ibu bapa dan juga kepada semua murid-murid sekalian. Hari ini saya akan kongsikan serba sedikit berkaitan dengan package STEM, ya, yang ditawarkan kepada murid-murid di tingkatan 4 di semua sekolah menengah atas, ya, dan yang terpakai pada masa kini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemilihan package mata pelajaran oleh murid adalah sangat penting kerana ia akan menentukan laluan akademik dan seterusnya kerjaya mereka selanjutnya. Kurikulum standard sekolah menengah KSSM dilaksanakan bermula tingkatan 1 pada tahun 2017
dan pada 16 November 2019 satu surat berkeliling ikhtisas. Minta maaf ya, saya lupa slide. Pada 16 November ini ya, kita tengok ada satu berkeliling ya, iaitu berkeliling pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah atas dan pelaksanaan pakej mata pelajaran mulai tahun 2020. Yang ini adalah satu berkeliling yang boleh dirujuk ya, ini boleh di-download lah daripada internet, Google saja. Ini akan memberikan panduan lengkap ya, bagaimana membuat pemilihan pakej STEM. Dan hari ini saya akan bincangkan serba sedikitlah supaya mungkin lebih jelas apabila membaca berkeliling ini nanti. Okay, secara umumnya terdapat 3 kategori mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah menengah, iaitu mata pelajaran teras, mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. Untuk mata pelajaran teras dan wajib umumnya diambil oleh semua murid ya, dan mata pelajaran elektif ini pula dipilih oleh murid. Jadi maksudnya ya, dalam mata pelajaran teras yang seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, sejarah, pendidikan Islam dan pendidikan moral ini semua murid ambil ya. Begitu juga dengan pendidikan jasmani ya. Dan apabila mereka memilih package tertentu, ada subjek tertentu yang tidak diambil, misalnya sains ya. Apabila ia memilih aliran STEM ya, ada subjek tertentu yang mungkin akan digugurkan. Jadi ini akan saya jelaskan kemudian. Baiklah, kita tengok yang seterusnya. Ini terdapat 2 pilihan package ya. Apabila murid memilih package, iaitu murid boleh mengambil sehingga 5 mata pelajaran elektif dan seterusnya dikategorikan sebagai yang pertama package STEM dan yang kedua itu adalah package sastra, ikhtisas dan kemanusiaan. Baiklah, dalam pemilihan package ini, murid-murid haruslah memilih ya sekurang-kurangnya sama ada dia ialah package STEM ataupun package sastra, ikhtisas, kemanusiaan. Ya, coba kita lihat dahulu apakah package-package yang ada di dalam ini ya. Kita tengok elective STEM. Elective STEM yang sebelah kanan ini, sebelah kiri saya. Ya, dia ada mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan iaitu fizik, kimia, bio dan maths tambahan. Manakala ada juga pilihan di situ mata pelajaran sains gunaan dan teknologi yang kita kenali sebagai SGT ya. Saya tak perlu baca ke semuanya, tapi antaranya yang memang popular lah, reka cipta, pertanian, grafik, komunikasi teknikal, ini yang boleh kita tawarkan di sekolah-sekolah menengah biasa ya. Dan manakala subjek-subjek kejuruteraan mungkin dijumpailah di sekolah-sekolah teknik dan tidak ada di sekolah-sekolah yang sekolah menengah biasa. Seterusnya ialah dalam elective STEM ini juga ialah MPV ya. Kita tengok, baca sendirilah di situ ya, subjek yang ada. Jadi seterusnya untuk yang bukan STEM pula adalah elektif bahasa, elektif pengajian Islam, elektif sastra, ikhtisas dan kemanusiaan. Dan dalam elektif sastra, ikhtisas dan kemanusiaan ini ada ya senarai mata pelajaran yang berkaitan dengan kesenian. Baik, kita tengok ya, sebab dalam sini saya hanya membincangkan tentang package STEM ya, saya tak akan bincangkan tentang sastra ikhtisas. Dalam package STEM ini ada 3 kategori, 3 jenis lah STEM ya, iaitu dipanggil STEM A, STEM B dan STEM C. STEM A ini ialah bagi murid-murid yang mengambil semua mata pelajaran sains tulen. Ya. Mata pelajaran sains tulen ialah fizik, kimia dan biologi dan ditambah dengan matematik tambahan. Manakala STEM B pula ialah bagi murid-murid yang mengambil mana-mana 2 mata pelajaran daripada sains tulen tersebut. Contoh, fizik, bio, kimia, bio atau fizik, kimia ya, dan mesti mengambil matematik tambahan.
seterusnya juga mesti ya mengambil sekurang-kurangnya satu lagi mata pelajaran elektif daripada SGT tadi. Ya, yang tadi saya sebut antaranya reka cipta, ya, elektif STEM. Satu lagi SGT ya, dia panggil sains gunaan dan teknologi. Dan ya, sekejap ya. Atau ya, kalau dia tak nak ambil SGT, dia juga boleh mengambil mata pelajaran yang bukan elektif STEM. Misalnya dalam elektif bahasa, elektif pendidikan Islam dan sebagainya. Ya, seterusnya STEM C pula, dia terbahagi kepada dua ya, C1 dan C2. C1 ini ialah pelajar-pelajar yang mengambil elektifnya sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran SGT. Ya, dan untuk C2 pula ialah mereka yang mengambil mana mata pelajaran MPV atau PVMA. Okey, jadi saya harap ini jelas ya. Okey, kita pergi yang seterusnya supaya lebih jelas lagi. Kita tengok ini dia yang dinamakan sebagai elektif STEM tadi, ya. Mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan, mata pelajaran sains gunaan teknologi dan mata pelajaran vocational. Bagaimanapun untuk mata pelajaran vocational ini bagi sekolah-sekolah yang mau menawarkan, setakat ini belum ada peluasan ya. Jadi yang sudah ada MPV itu teruskan ya, MPV-nya jangan tutup. Sebab tidak ada peluasan lagi, maka sukar untuk membuka kelas-kelas MPV ini. Malah beberapa kelas MPV secara beransur-ansur telah ditukarkan menjadi PVMA sekarang ini ya. Baik, ini adalah beberapa contoh STEM A. Untuk package STEM A ini, ia memberi peluang bagi murid-murid yang berminat dan layak menyambung pelajaran pada peringkat program asasi, program matrikulasi dan pengajian tingkatan 6 dalam bidang sains, perubatan dan kesihatan, kejuruteraan, bioteknologi dan sebagainya. Saya fikir mungkin ini akan disentuh juga oleh kedua-dua panel yang lain ini ya, yang akan menyentuh tentang tertiary, pembelajaran tertiary. Jadi kalau kita tengok di sini ya, ada beberapa contoh package. Ini contoh, jadi bukan mesti ikut ini. Dia cuma contoh dan cuba ikutlah package yang tadi awal-awal itu. Jadi sekolah-sekolah boleh menetapkan ya apakah package-package yang sesuai ditawarkan di sekolah mengikut minat dan kecenderungan murid dan juga sumber yang ada. Okey, seterusnya kita pergi kepada package B ya, STEM B. Package STEM B memberi ruang dan peluang kepada murid-murid untuk menyambung pelajaran pada peringkat tertiary dan menceburi laluan kerjaya dalam bidang berasaskan teknologi seperti kejuruteraan, sains komputer, reka bentuk, teknologi pembuatan, perakaunan dan lain-lain lagi. Okey, ada juga contoh-contoh yang diberikan. Seterusnya untuk package STEM C ini memberi peluang kepada murid untuk menyambung pelajaran pada peringkat sijil dan diploma ya di universiti awam, politeknik, college community dan institusi kemahiran yang menjurus kepada laluan kerjaya seperti bidang perniagaan, reka bentuk, fashion, hospitality, reka bentuk media dan sebagainya. Okey, seterusnya apakah kriteria untuk memilih package STEM ataupun murid bagaimanakah yang layak mengambil package STEM? Saya percaya ramai yang bertanya-tanya soalan ini ya. Okey, kita teruskan. Okey, punca kuasa ataupun rujukan kita ialah Surat Siaran KPM Bilangan 1 2021 iaitu kriteria pemilihan package sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Itu ialah singkatannya ialah STEM ya. Tingkatan 4 bagi sesi persekolahan tahun 2021. Okey, kita lihat yang pertama sekali. Pihak sekolah perlu membuat saringan pemilihan berdasarkan kriteria. Okey, ada 2 kriteria yang boleh dilihat iaitu minat dan kecenderungan. Itu yang pertama dan yang kedua ialah kebolehan. Apa maksud minat dan kecenderungan? Ini dikenal pasti melalui pelaporan pentaksiran psikometrik atau PPSI yang dikendalikan oleh guru-guru kaunseling atau guru-guru kaunselor ya di sekolah. Di mana mereka akan melihat atau melaksanakan inventory kecerdasan pelbagai IKP
dan inventory minat kerjaya IMK. Ya, jadi dari sini pihak sekolah melalui laporan daripada unit bimbingan dan kaunseling dapat mengenal pasti kecenderungan dan minat murid-murid di sekolah mereka. Dan ini lebih baik dikenali sebelum masuk ke tingkatan 4 lah. Ya, mungkin dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3 sudah boleh mengenal pasti yang manakah murid-murid cenderung, ya. Dan ini juga akan membantu pihak sekolah untuk membuka aliran yang sesuai lah, aliran STEM yang sesuai dan package-package yang perlu ditawarkan, ya. Juga yang seterusnya, kita juga melihat bahawa antara yang perlu dilihat untuk pemilihan ke aliran STEM ialah kebolehan. Keputusan peperiksaan. Mungkin sekarang ini tidak ada lagi peperiksaan yang di tingkatan 3, ya, seperti PT3 ataupun SRP dulu. Tapi kita ada juga mengadakan mungkin ujian-ujian sumatif atau formatif yang dipanggil sebagai penilaian alternatif, ya, kepada murid-murid. Jadi itu pun boleh dilihat juga, ya, sebab apabila kita memberikan soalan-soalan sumatif, kita boleh melihat penguasaan mereka terhadap mathematics dan sains. Kalau dulunya ini mungkin melihat kepada PT3 lah. Tapi sekarang kita boleh lihat apa juga jenis exam ataupun peperiksaan yang diadakan di peringkat sekolah. Yang seterusnya, kita juga melihat PBD, ya, yang sekarang dilaksanakan oleh guru-guru dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Jadi semasa tingkatan 3 atau daripada tingkatan 1 pun kita boleh sudah lihat, ya, pentaksiran bilik darjah murid-murid ini bagaimana, ya. Jadi kriteria itu kita perincikan di sini. Okey, kita tengok, ya, minat dan kecenderungan IKP, maksudnya murid-murid yang lebih kepada cenderung kepada logik matematik, visual ruang dan naturalis. IMK pula ialah apakah minat kerjayanya, dia lebih kepada investigatif, ya, mungkin suka membuat kajian begitu, realistik dan konvensional. Okey, mungkin soalan lanjut bolehlah tanya guru-guru kaunseling di sekolah masing-masing, ya. Lain-lain, ya, antara yang kita juga pertimbangkan ialah permintaan murid sendiri, ya, sebab murid tahu apa yang dia suka, dan juga begitu juga sokongan ibu bapanya, ya. Kadang-kadang ibu bapa juga melihat, lebih mengenal anak-anak dia cenderung ke mana. Jadi ini pun kita boleh ambil kira. Selain itu, ya, sekiranya ini tidak memenuhi, IKP dan IMK ini tidak memenuhi, pertimbangan profesional daripada guru-guru, terutamanya guru mata pelajaran sains dan juga matematik, juga boleh, ya, diambil kira. Kemudian kita tengok, ya, apakah dia ini secara imbas lalu saja sebab boleh dibaca sendiri apa itu logic mathematics, apa itu visual ruang, naturalis. Saya fikir saya tak perlu lama di sini, ya. So kita mau mendengar lagi 2 panel yang akan menyampaikan lebih lanjut. Ini juga sedikit tentang inventory minat dan kerjaya. Terlampau laju sudah. Maaf. Okey, kita pergi kepada kebolehan murid. Untuk STEM A dan STEM B ini, ya, mungkin kalau kita adakan peperiksaan, bolehlah kita katakan sekurang-kurangnya grade C, ya, dalam mathematics dan sains, dan juga untuk PBD-nya sekurang-kurangnya mencapai tahap penguasaan 4, ya, untuk mathematics dan sains. Untuk STEM C pula, iaitu C1, ya, sekurang-kurangnya grade D dalam mata pelajaran mathematics dan sains, dan untuk pentaksiran bilik darjah tingkatan 3 tahap penguasaan 3 ke atas, ya. Untuk STEM C tidak ada syaratnya. Mana-mana murid yang berminat dan memohon atas pertimbangan profesional guru boleh, ya, memohon. Jadi bukan susahlah untuk dapat STEM C ini, tetapi
Sebenarnya STEMC ini sangat terhad dan hanya sekolah-sekolah tertentu sahaja yang ada ya kelas-kelas MPV ini. Okey, bagaimanakah trend pemilihan pakej STEM oleh murid-murid di Sabah? Yang ini saya ingin ceritakan sedikitlah ya. Sebenarnya kita melihat bahawa peratus murid yang memilih memilih pakej STEM ini sangat rendah. Pada tahun 2021, murid-murid SPM ya, kita ambil contoh STEM A dan STEM B sahajalah sebab itu yang kita ada data. Kita dapati bahawa hanya lebih kurang 13% sahaja pada tahun 2021. Dan apabila kita melihat ya murid-murid yang mengambil aliran sains yang dahulunya aliran sains, sekarang ini sejak tahun 2020 kita panggil package STEM A dan STEM B ya. Aliran sains dari tahun 2010 sehinggalah 2021 kita melihat kemerosotan yang sangat drastik lah. Contohnya untuk mata pelajaran kimia sahaja ya. Pada tahun 2010 seramai 21.68% di Sabah ya mengambil aliran sains tulen, dan apabila sampai kepada tahun 2021 hanya tinggal 13.10%. Jadi saya boleh katakan terdapat kemerosotan ya peratus pelajar yang mengambil sains tulen ataupun STEM A dan STEM B ini ya. Bilangan murid sebenarnya tidak jauh berbeza secara keseluruhan, tetapi ya kita memang nampak dia bukan menurun dari segi peratus saja tetapi menurun juga dari segi bilangan sebenarnya. Dan antara faktor yang kita dapati kenapa murid-murid tidak memilih aliran STEM A dan STEM B ya, ini yang berkaitan dengan mata pelajaran sains tulen, ambil juga maths tambahan dan ambil subjek SGT. Penurunan ini disebabkan salah satu persepsi murid-murid sendirilah yang mengatakan bahawa sains dan matematik itu susah ataupun mereka kata kurang minat. Itu antara alasan lah. Dan ada juga ibu bapa yang merasa mungkin peluang pekerjaan kurang. Tapi untuk makluman semualah ya, sebenarnya dalam dunia sekarang ini package STEM ini amat dialu-alukan ya, pelajar memilihnya kerana bidang pekerjaan kita pada masa ini amat memerlukan pekerja-pekerja yang ada kemahiran bidang STEM ini. Jadi kita sangatlah menggalakkan murid-murid untuk memilih package STEM sebab ada banyak pilihan ruangan pendidikan dan juga peluang pekerjaan di luar sana. Bagi saya lah ya, pihak sekolah memainkan peranan yang amat penting sebenarnya untuk menggalakkan penyertaan murid-murid ini dalam STEM. Contohnya aktiviti-aktiviti pembelajaran untuk sains dan matematik haruslah ya berupa berpusatkan murid, di mana murid-murid boleh hands on. Mereka perlu didedahkan supaya melihat ya bahawa matematik itu indah dan belajar sains itu seronok. Kerana matematik dan sains ini sebenarnya ialah ilmu yang kita perlukan dalam kehidupan seharian kita, dalam penyelesaian masalah harian kita. Jadi saya tidak sebenarnya berniat untuk bercakap lebih di situ, tetapi saya amat berharap supaya semua pihak, termasuk ibu bapa sendiri, mula menanamkan minat bidang STEM ini di dalam sanubari anak-anak masing-masing. Ya, mungkin satu contohlah membelikan alat permainan yang melibatkan matematik dan sains, membelikan buku-buku seperti ensiklopedia dari kecil. Ya, ini pengalaman saya sendiri mendidik 3 orang anak saya, anak lelaki yang semuanya sekarang sudah pun menceburi bidang STEM ini. Ya, bagaimana dari kecil ya, guru-guru di sekolah rendahnya membuat amali sains. Sehingga bila dia demam pun dia cakap, saya mau juga datang ke sekolah. Pasal apa? Sebab ada amali sains hari ini. Itu baru sekolah rendah. Jadi bayangkanlah ya, kalau anak-anak kita ini
didedahkan dengan berbagai aktiviti yang menarik dalam bidang sains dan matematik ini, pastinya minat itu akan tumbuh ya dari sejak sekolah rendah lagi. Okey, saya bagi rumusan lah ya. Jadi secara keseluruhannya saya telah pun membentangkan ya tentang package STEM yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertujuan memberikan peluang dan ruang kepada murid-murid memilih bidang mereka mengikut minat mereka ya, mengikut minat dan kebolehan mereka. Dan saya berharap di peringkat sekolah, pihak sekolah akan membuka seluas-luasnya ruang ini untuk murid-murid memilih bidang ini ya. Walaupun mungkin mereka tidak dapat skor subjek ini mendapat mungkin A+ dan sebagainya, tetapi apabila mereka mencapai satu tahap misalnya ya kredit atau lulus, itu sudah memberikan satu nilai tambah untuk mereka ya. Jangan lupa mereka juga mengambil subjek-subjek teras yang lain yang boleh membantu dalam keputusan mereka. Tetapi apabila mereka mengambil aliran sains ini, cara berfikir itu sudah berubah ya, sebab di dalam aliran STEM kita banyak menumpukan kepada penyelesaian masalah, analytical thinking ya, tahap mencipta, semua tahap-tahap yang memang diperlukan dalam dunia sebenar, dunia pekerjaan sebenar. Jadi itu saja daripada saya berharap ya pada masa akan datang bukan lagi merosot trend kita tetapi akan meningkat. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Puan Nora. Semoga dengan penerangan yang begitu teliti sebentar tadi dapat memberi pencerahan tentang package STEM kepada para penonton yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Seterusnya para penonton, marilah sama-sama kita mendengar perkongsian mengenai Hala 7 Pendidikan STEM Nasional Kementerian Pendidikan Malaysia serta peluang pengajian melalui program matrikulasi. Untuk itu, dipersilakan yang berusaha Dr. Nurul Fatni menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator, Puan Widiawati binti Abdul Musa, dan terima kasih kepada penerangan daripada penerangan Puan Nora Markus, Ketua Penolong Pengarahkanan yang sangat mantap, dan saya sangat bersetuju dengan Puan Nora iaitu trend pelajar-pelajar untuk melanjutkan pengajian ataupun trend untuk melanjutkan untuk memilih package STEM untuk SPM ke apa di dalam bidang STEM semakin menurun. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kepada para pendidik KPM khasnya untuk meningkatkan minat, pertamanya minat dan juga keduanya untuk meningkatkan kompetensi cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah kerana sudi menjemput saya untuk memberi sedikit perkongsian pada hari ini di dalam forum pendidikan STEM package dan peluang pendidikan terbuka. Oleh itu saya ingin berkongsi sedikit slide. Mohon berikan saya okey. Pertamanya untuk mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia, bila kita melihat kepada apakah Hala 7 pendidikan STEM nasional, oleh demikian daripada sini kita melihat pelan strategik pendidikan STEM, inilah yang kami usahakan, iaitu untuk dengan adanya 5 teras dan fokusnya iaitu membangunkan kompetensi guru dan pemimpin sekolah, memperkaya sumber pendidikan STEM, memperkembangkan potensi murid dan meningkatkan kesedaran komuniti, dan juga untuk membina literasi digital dan komputasional dan juga memperkasa kerjasama strategik pemegang taruh. Oleh demikian, kita lihat inilah Hala 7 dan juga plan strategik yang telah diusahakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
bagaimana untuk kita meningkatkan lagi dan memperkukuhkan lagi pendidikan STEM agar pelajar-pelajar dan juga murid-murid di sekolah maupun di peringkat pra-universiti dan di universiti minat tentang STEM agar hala tuju pendidikan STEM nasional dapat dicapai. Oleh demikian, bagaimana kita melihat ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar dari sekolah menengah ke program matrikulasi. Oleh itu hari ini saya kupaskan sedikit bagaimana peluang yang perlu pelajar-pelajar, murid-murid dari Sabah khasnya untuk mengambil peluang belajar menyambung studi pengajian di Kolej Matrikulasi di bawah program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, apakah itu program matrikulasi KPM? Latar belakang sedikit, visinya adalah untuk penjana unggul pelajar Bumi Putra berkualiti ke institusi pengajian tinggi dalam bidang sains, teknologi dan profesional. Oleh yang demikian, pelajar-pelajar iaitu murid-murid dari sekolah Sabah yang Bumi Putra raihlah peluang ini untuk masuk ke Kolej Matrikulasi, tidak terhad ke Kolej Matrikulasi Labuan ataupun Sarawak, namun boleh disebarkan pelajar-pelajar ke kolej matrikulasi lain di Semenanjung. Program matrikulasi ini misinya adalah untuk membangunkan potensi pelajar Bumi Putra dalam bidang sains, teknologi dan profesional. Oleh itu kita melihat iaitu matlamat kami adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang akan ke universiti kelak maupun ke UMS nanti ataupun universiti awam yang lain ataupun universiti swasta di dalam dan di luar negara di dalam bidang STEM. Oleh itu, Kolej Matrikulasi KPM adalah platform untuk pelanjutan pengajian setelah SPM kelak. Di manakah Kolej Matrikulasi? Iaitu kami terdapat 15 buah Kolej Matrikulasi dan 2 buah Kolej Mara di Semenanjung, bermula daripada Perlis sehinggalah ke Johor, dan di Sabah dan Sarawak terdapat di Labuan, Pulau Labuan, wilayah Persekutuan Labuan dan juga Kolej Matrikulasi Sarawak. Dan ramainya pelajar-pelajar dari Sabah akan ke Labuan ataupun di Sarawak, namun lebih dekatlah ke Labuan. Ada juga pelajar-pelajar Sabah akan ke Semenanjung, contohnya di Kolej Matrikulasi Selangor. Oleh demikian, peluang sangat terbuka kerana Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia ini sangat-sangat terbuka kepada semua Bumi Putra Sabah dan Malaysia amnya. Oleh itu, apakah keistimewaan program matrikulasi? Ia merupakan program pra-universiti dan laluan pantas ke universiti, iaitu 1 tahun pengajian dan mendapat pengiktirafan universiti antarabangsa, antaranya di United Kingdom, Australia, New Zealand, Jepun dan Korea Selatan, dan juga diberikan kemudahan penginapan percuma, yuran dan allowance bantuan sara hidup pelajar dan juga kerjaya, iaitu laluan kerjaya keperkhidmatan awam. Oleh demikian, bagaimana kita melihat keberhasilan pelajar program matrikulasi ini setelah dia daripada sekolah, dia beralih ke program matrikulasi, itu kita melihat setelah selesainya mereka dimatrikulasi, kebanyakan pada tahun 2020 data yang terkini, data 2021 belum lagi boleh di-reveal ya, kebanyakan iaitu majoriti 77.21% pelajar program matrikulasi melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama iaitu di dalam bidang STEM. Alhamdulillah, oleh itu kita melihat di sini iaitu Kolej Matrikulasi KPM adalah platform untuk menyalurkan potensi-potensi dan bakat pelajar-pelajar STEM ini ke universiti. We are I think the major feeder untuk ke universiti kelak. Alright. So oleh demikian kita lihat inilah keberhasilan pelajar-pelajar program matrikulasi kita yang belajar di universiti luar negara ataupun universiti dalam negara. Terdapat yang telah berjaya mendapat kelas pertama, mendapat anugerah yang pelajaran diraja dan penglibatan mereka di dalam dan di luar negara sangat kita lihat rekodnya sangat cemerlang. Oleh itu pelajar-pelajar bila sekolah jangan risau,
once mereka masuk di kolej matrikulasi, mereka akan digilap sehinggalah mereka cemerlang, sehinggalah masuk ke universiti kelak. Dan melihat kepada apakah kelebihan kolej matrikulasi ataupun program matrikulasi ini, kami telah menerima pengiktirafan universiti di luar negara dan juga 7 negara telah mengiktiraf kami, dan inilah yang terkini 45 universiti di luar negara telah mengiktiraf kami. Oleh itu, pelajar-pelajar lepasan program matrikulasi khasnya di bidang STEM boleh memilih universiti ini di dalam pelbagai saluran, sama ada menjadi dalam bidang pendidikan STEM, iaitu menjadi pensyarah bidang STEM ya. Setelah menjadi pelajar program matrikulasi, kami menawarkan peluang program pelajar cemerlang ke universiti luar negara dan akan dihantar ke New Zealand, Australia dan sebagainya. Oleh itu, itulah peluangnya, ataupun boleh juga ke universiti luar negara dengan tajaan mana-mana penaja seperti MARA dan sebagainya ke universiti ini. Itulah kelebihan pelajar-pelajar bidang STEM di program matrikulasi. Dan bagaimana kita melihat dari sekolah ke program matrikulasi, seperti mana yang telah diterangkan secara mendalam oleh Puan Norah sebentar tadi tentang package sains, package STEM dan sebagainya. Oleh itu, di program matrikulasi KPM kami menawarkan dua bidang yang boleh pelajar bidang STEM di sekolah menengah selepas SPM untuk melanjutkan di dalam bidang jurusan sains, sama ada dalam sains hayat, kursus terasnya adalah matematik, kimia, biologi dan fizik, dan sains fizikal, kursus terasnya adalah matematik, kimia, fizik dan sains komputer, dan juga jurusan seterusnya adalah sains komputer dengan kursus terasnya matematik, kimia, biologi dan sains komputer. Selain itu, pelajar-pelajar bidang STEM dari sekolah boleh juga memohon dalam bidang jurusan kejuruteraan. Kini terdapat 3 kolej matrikulasi kejuruteraan, iaitu di Kedah, di Johor dan juga di Pahang yang menawarkan jurusan kejuruteraan, dan terdapat 4 bidang yang kita lihat, iaitu kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal dan elektronik, kejuruteraan awam dan juga asas kejuruteraan. Oleh demikian, kita melihat betapa luasnya peluang dan ruang kepada murid-murid sekolah selepas saja habis cemerlangnya, ataupun sederhana pada SPM pun tidak mengapa, tetapi mohonlah kolej matrikulasi, iaitu kerana di sinilah kita lihat bidang STEM itu dapat diaplikasi dengan sebenarnya, dan juga pelajar-pelajar ini boleh mendapat peluang yang cerah ke universiti awam dan swasta seterusnya. Dan syarat kemasukan, sedikit untuk kita mengulang kaji, saya rasa ibu-ibu bapa dan juga pelajar-pelajar di luar sana sudah mengetahui, iaitu untuk masuk ke kolej matrikulasi KPM ini umur tidak melebihi 20 tahun semasa permohonan dan perlulah berwarga negara Malaysia, dan pemohon mestilah calon SPM semasa. Okey, dan syarat wajib permohonan. Okay, bila kita kata tentang bidang STEM, package STEM, kita menjurus kepada jurusan sains, jurusan kejuruteraan, dan boleh juga sebenarnya bidang STEM pelajar-pelajar kita untuk melanjutkan ke jurusan perakaunan. Tetapi kalau kita kata dia pergi ke perakaunan, dia punya kelangsungan, continuity STEM itu tidak berlangsung pula, nanti ke universiti nanti dia tidak dapat ke bidang STEM. Oleh itu saya nasihatkan di kolej matrikulasi untuk kita melangsungkan pendidikan STEM itu, mohonlah di jurusan sains dan juga jurusan kejuruteraan. Apakah syarat wajib untuk murid-murid lepasan SPM? Sekurang-kurangnya mendapat BMC, BIC, matematik B, matematik moden kita lihat, dan kimia C dan AdMath iaitu matematik tambahan C, dan juga fizik ataupun biologi C, dan haruslah wajib lulus sejarahnya. Dan untuk pelajar jurusan sains, okey, tadi maybe saya tidak memaklumkan bahawa program matrikulasi juga menawarkan program iaitu 2 tahun, iaitu 4 semester kepada pelajar-pelajar, dan di mana dia boleh pilih yang fast track ataupun bukan, kita kata slow. Maksud kita beri masa untuk pelajar itu untuk adapt untuk pendidikan STEM ini. Dia boleh memilih jurusan sains iaitu dengan 4 semester,
Namun syarat untuk SPM-nya, subjek-subjek ini adalah sama sahaja seperti bahasa Melayu C, bahasa Inggeris C, matematik kita longgarkan kepada C, kita turunkan sedikit, dan juga fizik dan biologi, lulus mana-mana fizik, biologi, sains komputer, lulus kimia, lulus admaths dan lulus sejarah. So oleh itu kita beri peluang kepada pelajar yang maybe SPM-nya sederhana, okey, pergi ke jurusan sains juga, pergi ke jurusan sains iaitu yang melibatkan subjek STEM tadi, okey, dan melanjutkan di kolej matrikulasi. Oleh itu terbuka luas kepada murid-murid di sekolah kelak. Dan jurusan kejuruteraan juga kita melihat syaratnya adalah pelajar-pelajar SPM perlulah mendapat result iaitu bahasa Melayu C, bahasa Inggeris C, matematik B, fizik dan admaths adalah C, dan lulus kimia, lulus sejarah dan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana satu mata pelajaran di sini iaitu kejuruteraan dan sebagainya. Oleh demikian kita lihat betapa luasnya peluang kepada murid-murid lepasan SPM daripada sekolah untuk sambung belajar di universiti, sebelum itu di pra-universiti adalah memilih kolej matrikulasi di KPM ini. Alright. Oleh itu saya kembali kepada Puan Widyawati sebelum saya seterusnya untuk berkongsi tentang jurusan kemahiran kendiri dan kerjaya. Saya balikkan semula kepada Puan Widyawati. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fatni. Seterusnya Dr. Fatni, bolehkah Dr. jelaskan mengenai jurusan, kemahiran dan kerjaya masa hadapan selepas pelajar-pelajar mengikuti program matrikulasi? Terima kasih Puan Widyawati. Oleh demikian, apabila kita melihat kepada, boleh saya share screen? Boleh setia? Alright. So, cuba kita bayangkan iaitu andainya pelajar-pelajar di kolej matrikulasi yang program untuk 1 tahun itu berjaya dengan cemerlangnya, PNGK-nya maybe 3.5 ke atas, 3.7. So, persoalannya di sini adalah apakah jurusan jurusan yang perlu pelajar-pelajar mohon ke universiti dan apakah kita kata jurusan yang paling hot lah, paling demanding supaya preparationnya adalah setelah dia memilih itu dia pergi ke universiti, dan universiti maybe dalam 3 atau 4 tahun dan terus mendapat kerja yang guarantee mendapat kerja. Oleh itu kita lihat di sini iaitu bidang yang boleh diceburi di peringkat ijazah sarjana muda. Jika pelajar tadi di bawah sains hayat, perubatan, kejuruteraan, pergigian, farmasi, sains, teknologi maklumat, seni bina, kejururawatan, dan ia adalah lebih kepada STEM base lah. Dan seterusnya kepada jurusan sains komputer sebentar tadi, pelajar-pelajar program matrikulasi boleh memohon sarjana muda di bawah teknologi maklumat, perubatan, pergigian, farmasi, kursus sains tulen dan juga sains gunaan yang lain. Manakala untuk sains fizikal, pelajar-pelajar lepasan program matrikulasi boleh memohon jurusan teknologi maklumat, kejuruteraan aeroangkasa, kejuruteraan perisian, cyber security dan kursus sains tulen dan sains gunaan yang lain. Dan juga kepada jurusan kejuruteraan, kita lihat kejuruteraan ini lebih memfokus jika pelajar-pelajar di program matrikulasi memilih jurusan kejuruteraan, dan insya-Allah mereka akan mendapat jurusan kejuruteraan, apa-apa saja kejuruteraan melihat kepada kredit mereka di universiti kelak. Oleh demikian, saya ingin kongsikan 10 kemahiran yang pelajar kita maupun student di sekolah menengah untuk kita sebagai ibu bapa dan juga pendidik untuk kita kata pastikan pelajar-pelajar ini sebenarnya disediakan dengan kemahiran-kemahiran ini. Pertama dengan adaptive thinking, communication skills, collaboration skills, critical thinking dan problem solving skills, personal management, bagaimana pelajar-pelajar ini boleh mengawal sebenarnya emosinya, mengawal timetable-nya dan sebagainya, dan inquiry skills, technology skills, creativity and innovations, soft skills, empathy and perspective. Saya bersetuju dengan Puan Nora sebentar tadi bagaimana kita perlu meningkatkan minat pelajar-pelajar bidang STEM ini
adalah melalui PDP yang berinovatif dan juga kreatif. Oleh demikian, ia lebih kepada peranan pendidik iaitu guru-guru dan juga pensyarah di program matrikulasi baiknya untuk mengasah bakat diri sendiri kita untuk oleh itu kita boleh deliver yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita. Dan inilah gambaran yang kita boleh lihat iaitu jobs in demand. Saya tidak akan mengupas segala-galanya di sini, cuma kita melihat di sini jobs on the rise in Malaysia. Melihat di sini kita lihat adalah lebih kepada itu yang demanding sekarang iaitu digital content, software and technology, finance and insurance, digital marketing, e-commerce, cyber security role. So di sini kita lihat trendnya masih STEM di situ sebenarnya, dan kita lihat software engineering dan sebagainya. Oleh yang demikian tidak rugi untuk murid-murid di sekolah. Ini nasihat saya sebagai pendidik ya, murid-murid di sekolah untuk meneruskan pengajian di peringkat pra-university dan university kelak di dalam bidang STEM. Dan seterusnya, melalui analisis Critical Occupations List 2020-2021 oleh Talent Corp yang baru saja kami bekerjasama, inilah pattern-pattern yang kita lihat iaitu kerjaya yang diperlukan. Tetapi bila kita kata dari segi manager dan sebagainya, ini adalah bila dah di tahap tertinggilah Shell ke apa. Namun kita melihat di sini, bila kita katakan Managing Director of Shell, asasnya pelajar-pelajar mereka ini iaitu Encik Syairan ini, asas yang adalah asas STEM, iaitu jurusannya STEM, iaitu engineering dan sebagainya. Dan ini saya share adalah untuk murid-murid di SPM, fikirkan tentang 10 tahun akan datang. Siapakah anda dan apakah bidang yang boleh menjamin masa depan anda dan juga ekonomi keluarga anda. Alright, so oleh itu kita lihat Managing Director dan juga Chief Executive, kita lihat gaji yang banyak dan juga diperlukan di Malaysia ini. Jangan lihat di luar negara lagi, tetapi cukup kita lihat di lokal, di Malaysia, Managing Director, Finance Manager dan sebagainya. Dan saya share juga di sini iaitu Advertising and Public Relation Managers, dan juga nombor 9 itu adalah Kemis. Kemis sangat diperlukan di Malaysia pada kita lihat pattern 2020-2021. Maybe disebabkan pandemik COVID-19, kita perlukan ubat, kita perlukan bahan-bahan sanitizer dan sebagainya. So Kemis melonjak naik semula, dan juga di situ ada ICT managers dan mathematicians, actuarians, and juga kita lihat statisticians, meaning that ini adalah pelajar-pelajar bidang STEM kita. Sekali lagi saya katakan, jangan risau, tetapkan diri kita lepas untuk SPM ini kita pilih package STEM. Alright, Puan Widya, ada masa lagi ke? Ya, ada masa doktor. Teruskan. Ini pattern juga, maybe kecil di sini juga, maybe kita lihat di sini adalah patternnya adalah tetap kepada bidang STEM, dan secara kesimpulannya, 86%, 86% of the occupations, 6 out of 7 occupations that appear on the 2020-2021 berdasarkan critical occupational list for the first time. Apakah yang dominannya adalah digital professions, itu kita tak boleh nak sangka, tetapi ada 7 occupation yang baru appear, yang sangat-sangat high demand di Malaysia ini, konteks kita dahulu, iaitu nursing. Nursing pun memerlukan basic STEM sebenarnya, basic biology, sains dan sebagainya. Web and multimedia developers, data professionals, cyber security professionals, animations and visual effects professionals, digital games and e-sports professionals, and the last one, creative content designer. Oleh demikian, di mana letaknya STEM? Di situlah itu yang menggambarkan kerjaya ini adalah datangnya daripada pelajar-pelajar bidang STEM sebenarnya. Alright, so last but not least, sebelum saya say goodbye kepada JPN Sabah untuk tahun ini, tahun depan jangan segan-segan mengajak. Saya ingin memberitahu kepada pelajar-pelajar kita ataupun murid-murid SPM, selepas insya-Allah lepas SPM nanti tahun 2022 ini, ambil bidang jurusan sains ataupun STEM tadi,
ke Kolej Matrikulasi maybe lah 19 tahun 2023 kelak. Itu saya lupa nak ubah dia punya tahun. So apakah pengajian ijazah dasar di universiti kelak, dan juga apakah next forward kita lah 5 tahun akan datang, maybe di alam pekerjaan. Di situ kita lihat kita akan berkahwin, kita akan membalas jasa ibu bapa kita, dan juga bagaimanakah ekonomi kita. So insya-Allah nasihat saya, jika murid-murid dan juga ibu bapa menyokong tetap bertahan dengan bidang STEM ini, insya-Allah dia akan menjamin tentang pengajian ijazah dasar sehinggalah ke alam kerjaya. Oleh itu sekian daripada saya. Saya kembali kepada Puan Widiawati. Terima kasih Dr. Nurul Fatni atas penerangan yang teliti dan menyeluruh tentang peluang pendidikan terbuka khususnya laluan ke Kolej Matrikulasi. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dihormati sekalian, kita beralih ke ahli panel kita yang ketiga, iaitu yang berusaha Dr. Siti Nur Syafa binti Bakri dari Universiti Malaysia Sabah, yang akan menyampaikan perkongsian berkenaan peluang pendidikan terbuka khususnya laluan ke Universiti Malaysia Sabah. Dipersilakan Dr. Siti Nur Syafa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat pagi. Terima kasih Puan Widya selaku moderator pada hari ini. Dan juga saya alu-alukan bersama Dr. Nurul Fatni dan juga Puan Nora yang sama-sama kita untuk sesi webinar hari ini. Saya rasa Puan Widya, saya rasa Dr. Fatni telah memberikan perkongsian yang agak menyeluruh sampai saya fikir apa lagi saya mau cakap ya. Okay. Kalau saya cakap, kalau saya promo asasi macam bergaduh pula antara metrik dengan asasi kan. Tapi instead of kita nampak macam dua seteru yang hebat, tapi saya boleh katakan pilihan pelajar antara asasi dan matrikulasi ini bila kami pergi roadshow ataupun kita pergi ke sekolah-sekolah di luar bandar, pelajar suka tanyakan apa perbezaan, apa beza kalau saya masuk asap metrik dengan asasi. Itu soalan famous. Okay, sebelum saya kongsikan syarat kemasukan ke apa yang biasa kita berikan kepada pelajar, so mungkin saya suka menjawab persoalan pertama tadi, apa beza? Pelajar kadang-kadang datang kan, cikgu apalah beza, adakah tu ada perbezaan ke tu kalau saya masuk metrik atau asasi? Mana lebih susah masuk ataupun mana lagi peluang lebih bagus? Peluang macam mana yang kamu mau? Macam itulah. So kalau kita tengok perkongsian metrik tadi, sama peluang yang kita boleh offer melalui asasi. Cuma kalau ni secara general, soalan ni pun ibu bapa suka tanya. So personally, sebelum tu saya pun berbangga lah, saya sebagai alumni Kolej Matrikulasi Labuan dulu. Saya rasa betul-betul 20 tahun yang lepas, saya 18 tahun tu, ya Allah. Okay. 2002 saya, I was matriculation students di Labuan. Saya rasa kami first batch lah bangunan baru di Labuan tu. Alhamdulillah bila saya bagi talk dengan pelajar juga, when you are 18 after school, what you will see yourself in 10 years. Saya pun tak tahu yang sebenarnya saya pada hari ini 20 tahun yang lalu. Cuma apa yang saya boleh katakan melalui bidang STEM yang masa pilih tu pun nanti lepas SPM mau ambil apa, tak tahu, yang penting sambung belajar bidang sains, itu confirm. Lepas tu bila sambung degree, mau sambung apa, bio, fizik, kimia, matematik, sebab memang tahu tak suka yang susah-susah, tak suka maths, okay pangkah. Jadi memang fokus pada di mana saya punya passion. So I always give students analyze and see where your passion goes to you. Okay. Jadi kalau macam saya masa tu saya tahu saya tak berapa juga pandai maths, tapi saya masih suka sains, saya suka fizik, saya suka bio. So saya rasa okay, mungkin masa matrik pun saya tak score, tapi saya tahu saya score untuk bio. So bila saya ambil degree, saya ambil biology, dan bila saya dapat good result, saya cakap, oh sebenarnya saya bukanlah tak pandai walaupun SPM saya biasa-biasa saja. Cuma bila kita dibagi peluang kepada bidang yang agak menjurus, so di situ sebenarnya kita punya minat tu ditumpahkan sepenuhnya dan kita boleh excellent dalam bidang itu. Dan sepanjang mengikuti bidang STEM, kita tahu bidang STEM akan memberikan scholarship yang lebih, apabila lagi peluang untuk sambung belajar.
Dan itu saya boleh katakan melalui bidang STEM memberi peluang yang luas untuk masa hadapan sebenarnya ya. So mungkin saya start share untuk saya punya saya try sharing. Kebetulan bila puan saya boleh cakap lah sebab mewakili UMS saya adalah the end user ataupun stakeholder yang menerima pelajar-pelajar sekolah. Sebab bila pelajar-pelajar sambung dalam bidang STEM, of course universiti adalah platform yang menawarkan tempat. So mungkin saya boleh tunjukkan sedikit sebelum saya kongsikan apa yang kami boleh berikan di melalui sebagai pihak universiti, UMS terutamanya. Okay, saya terima kasih atas especially Dr. Puan Nora punya sharing hari ini berkaitan STEM package. Secara tidak langsung dengan wujudnya STEM package yang lebih jelas hala tujuannya melalui KSSM, dia memang menyokong keperluan syarat-syarat kemasukan bagi program-program yang berada di universiti. Sebelum ni kita ada banyak isu, sekolah sediakan pelajar dengan package STEM. Pelajar datang kita rasa ambil STEM. Tapi bila datang tempat kami, universiti kita tak boleh ambil sepenuhnya sebab contoh nanti bila dia mau sama engineering, dia tidak ada admin. Jadi macam yang, tapi dia cakap dia ambil sains tapi ada elemen yang dia terkurang. Dia ambil STEM tapi ada elemen yang dikurang. So dengan adanya STEM package yang telah dihuraikan tadi, saya boleh katakan STEM tersebut agak holistik dan memang menyokong kepada keperluan kursus-kursus yang ditawarkan di universiti. So macam perkongsian tadi, bukan sahaja di peringkat universiti juga kita risau dengan kemerosotan tersebut, apalagi yang berlaku di negeri Sabah. Cuma mungkin saya boleh tunjukkan di sini apabila pelajar-pelajar memilih STEM package, contohnya saya tunjukkan terlebih dahulu, saya besarkan slide. Kalau pelajar memilih STEM package A, kita tahu STEM package atau STEM package 1 bila dia ambil ataupun kita boleh katakan mengambil sains tulen lapio. So nanti dia boleh masuk foundation in science, habis SPM, minimum syarat kemasukan, maksudnya at least C lah untuk semua subjek sains, boleh sambung pra university, form 6 ataupun foundation in science, ataupun asasi ataupun metrik. Dan apa yang pelajar-pelajar boleh sambung di peringkat undergrad, boleh nampak terus apa contoh bidangnya macam perubatan, farmasi, dentistry, nutrition, chemical engineering, robotik. Cuma sesetengah program seperti medicine, dia perlukan student memang kena mengambil package 1 ataupun STEM A. Kalau macam saya seorang pelajar mengambil STEM package B di sekolah, so apa contoh program di universiti? So kalau dia bio based ataupun physical based. So contohlah macam pelajar mengambil STEM package STEM B, so di sekolah ada ambil ada admit juga, lepas tu cuma pilih chemistry biology. Yang ini tidak ada ambil fisik tapi ambil sport science. So ini kita boleh cakap biology based lah. So program dia di degree nanti boleh sambung marine biology, biotech, conservation biology. Yang ini memang ada di UMS. Nutrition, food science, Ataupun kalau yang tidak ambil bio tapi ada ambil fisik dan chemistry, ada tambahan juga macam sport science. So dia boleh ambil program macam industrial physics, industrial chemistry, engineering, mechanical, program-program sedemikian, di software engineering. So ini memang kita tawarkan juga UMS. Kalau STEM package 3, kalau walaupun pelajar di sekolah mengambil STEM sila, cuma di peringkat diploma ataupun sijil, ataupun boleh terus sambung ke diploma, dan dari diploma tu ambil masa sikit lah untuk sambung degree yang kita boleh tawarkan. Contohnya seperti sport science, computer science, software engineering, data science semualah. Yang ini saya ambil contoh program yang kita tawarkan di UMS. Cuma saya boleh mengambil perhatian, kita ambil highlights daripada utusan daripada Cosmo baru-baru ni. Negara bakal ketandusan tenaga mahir, ramai yang lepas ni tiktokers, youtubers je lah agaknya. Mungkin sounds not supporting
with the STEM, but why don't we turn this headlines of this news kepada yang lebih positif kan? Ya, why don't, tidak salahnya pelajar-pelajar menjadi TikTokers, YouTubers, tapi apa konten yang mau diberikan? Tapi dengan adanya knowledge, dengan adanya knowledge yang baik, seorang TikTokers, YouTubers boleh memberikan konten yang berguna kepada masyarakat. So usaha yang kita lakukan untuk tetap meneruskan dalam bidang STEM, contohnya yang apa kami jalankan di UMS, kita ada beberapa projek. Contoh ini yang kami katakan memperkenalkan modul biologi dan PBL, problem based learning, kepada pelajar-pelajar yang lebih awal, seawal tingkatan 1 dan 2. So melalui projek ni, walaupun kami ambil, macam saya ajar biologi, so kami ambil projek biologi dan memperkenalkan career dia bukan sebagai doktor, tapi kita berikan pendedahan, what if you going to be a botanist? So instead of mengenali anatomi manusia, kita kena mengetahui anatomi dan fisiologi tumbuhan. So akan datang boleh menjadi seorang pakar dalam bidang tersebut. So bila kita buat pendedahan ini kepada pelajar, kita panggil sebagai botanis ninja model, botan ninja. So kita dedahkan pelajar-pelajar kepada pembinaan herbarium yang kita pun tidak perasan benda ni basic knowledge ni. Dari dulu zaman sekolah kita pernah didedahkan kepada projek-projek sains. Tapi kalau dilanjutkan dalam sebagai seorang profesional dalam bidang botani, actually herbarium adalah perkara basic yang seorang botanis perlu buat. So bila kita dedahkan dan kita dapati modul-modul ini memberikan nilai tambah kepada minat pelajar dalam bidang STEM. So kita boleh lihat di sini contohnya how this module improve my learning, how this module motivate me to learn. Tapi kita punya minat kepada STEM, kita boleh lihat this model enhance my self-directed learning skill. So soalan-soalan yang kita berikan kepada para pelajar. So bila kita lihat di sini, selain kepada kita usaha murni yang diberikan melalui package STEM, dalam masa yang sama kaedah pembelajaran dengan pelaksanaan KSSM dan juga pentaksiran yang dijalankan di sekolah, dan juga perlunya kepada sedikit anjakan kepada kaedah pengajaran bagi sesuatu topik sains. So bila kita bawakan metod ini kepada para pelajar, iaitu simple, iaitu PBL, problem listening, not project based learning. So kami dapati PBL provides students with a degree of interaction for peer learning, peer teaching and group presentation, and students' knowledge about leaves structure has improved through a well-facilitated group discussion during herbarium labeling activity. Dan the module demonstrate the feasibility of gauging ataupun memupuk minat kepada STEM di kalangan pelajar tingkatan 1 dan 2. So kami berharap this result of teaching, learning and communication yang kami dedahkan melalui PBL ini akan terus stimulate students interest in learning STEM subject. So eventually a consistent increase of student enroll in STEM package will enrich number of STEM expert in Malaysia. So kalaupun kita dalam masa yang sama, mungkin saya boleh share satu lagi ya. Saya punya finding, bukan juga finding, sharing. So maksudnya itu antara usaha yang kami jalankan untuk supaya minat kepada STEM ini akan terus kekal di kalangan usia yang lebih muda. So usaha murni bukan sahaja pihak universiti dan juga peluang masa depan yang ditunjukkan melalui matrikulasi. So sebenarnya memang bidang STEM perlu juga sync dengan keperluan gabungan-gabungan subjek tersebut, perlu kita cakap serasi lah supaya dia boleh menyokong kepada program yang ditawarkan di universiti. Mungkin saya boleh tunjukkan kalau macam untuk pelajar yang lepasan sekolah berminat untuk sambung di asasi, tak kisah sebenarnya selagi mana untuk kemaslahatan bidang STEM ni, di asasi kah, di matrikulasi kah, dua-duanya tidak masalah. Cuma bila di asasi, pelajar biasanya lebih narrow, maksudnya sudah tahu bidang apa yang dia mahu dan di universiti apa yang dia mahu. Kalau macam di asasi,
Dia bila masuk UMS, dia belajar aware yang bila sambung asasi, tidak perlu lagi fikir lepas ni mau sambung di mana, sebab urusan untuk sambung degree secara dalaman. Confirm dapat tempat di UMS. Itu saya boleh confirmkan lah. Kalau macam di matrik, dia peluang agak meluas. Jadi belajar masih lagi, contohnya dia mau ambil farmasi, tak tahu farmasi mungkin dia mau ambil di UPM ke, di UKM ke, ataupun dia mau rasa di USM Kementerian ke, macam tu. Cuma kalau awal-awal saya mau sambung di UMS tapi saya mau farmasi. Setakat ini UMS dia ada farmasi. So if you insist for your future, ya why not? Go ahead. So jangan masuk asasi UMS lah awal-awal. Tapi bukan kita nak galakkan lah. Cuma maksudnya if you have this vision, go ahead for it. Okay. Cuma kalau di UMS, peluang yang kita tawarkan adalah berdasarkan apa yang kita ada di program-program fakulti berasaskan sains di UMS. So untuk melalui UMS, melalui Pusat Persediaan Sains dan Teknologi, kita ada 2 program yang kita tawarkan. Okay. Actually kita ada 3. Untuk lepasan sekolah kita ada 3, program asasi sains, program asasi IT dan juga program sains komersial. Cuma yang ini jika 2 program ini lebih kepada melalui UPU selepas SPM, yang ini kita secara dalaman kita punya terutama sekali untuk pelajar antarabangsa dan juga peluang kepada non-bumi, pelajar non-bumi lepasan SPM dan akan masuk sambung belajar di UMS. Kalau kita lihat program asasi sains melalui UPU, kod program 001, syarat kelayakan sangat mudah. Okey, C. Sekurang-kurangnya C bagi semua subjek sains. So ini STEM package A lah. Okey, biasanya untuk program asasi sains UMS, kita ada package sains A. Setakat ni kita belum ada lagi. Kalau macam di matrikulasi tu, kalau ada yang tidak mengambil package A, masih menawarkan peluang untuk ya bukan full lah kan. Cuma kalau untuk asasi UMS memang kita perlukan pelajar daripada STEM package A. Kalau program asasi IT pula lebih terbuka, sekurang-kurangnya C+ bagi matematik atau matematik tambahan. Cuma pelajar-pelajar mengambil program asasi IT, pilihan program selepas tamat belajar adalah lebih mengkhusus, iaitu akan sambung belajar di Fakulti Komputeran dan Informatik UMS. Okay, so kalau cakap saya mau ambil engineering ataupun mau ambil geologi, mau ambil kimia industri, bukan melalui program asasi IT, perlu melalui program asasi sains. Okay, kalau komersial ni lebih sama acuannya seperti program asasi sains. Okay, so ini saya skip dulu lah. Okay, so, sebab di UMS kita di asasi sendiri kita ada menerima pelajar daripada antarabangsa lah. Tahun ini kita menerima daripada Korea Selatan. Okay. So ini contoh prospek yang UMS tawarkan. Okay, sekiranya pelajar menyambung di sekolah mengambil STEM package A, so boleh dan ada rezeki masuk ke Pusat Persediaan Sains dan Teknologi ataupun asasi UMS dalam bidang program asasi sains, so berpeluang untuk menyambung pelajaran dalam bidang doktor perubatan, dalam bidang sains seperti kimia industri, matematik, sains sekitaran, geologi, fizik. Okay. Kalau di kejuruteraan kita ada kejuruteraan oil and gas, komputer, mekanikal. Okay. Dan juga fakulti makanan kita ada pemakanan, nutrition, okay, sains makanan, teknologi makanan dan bioproses. FKI, okay, kita ada sains beta. FPL, kita ada pengeluaran tanaman. Dan juga di Fakulti Perhubungan Tropika. So macam yang tadi projek Botaninja tu, so, untuk menjadi seorang yang lebih pakar dalam bidang tersebut, dalam bidang berkaitan botani juga, hutan, tumbuhan, kita sediakan kursus-kursus untuk menjadi yang pakar dalam bidang tersebut seperti biologi pemeliharaan, teknologi dan industri kayu, peladangan hutan dan perhutani, okay. Perhutanan tropika antarabangsa. Okay. So itu yang kita tawarkan bagi lepasan asasi sains.
Manakala untuk asasi IT, menjurus kepada satu fakulti sahaja iaitu teknologi, fakulti komputer dan informatik, teknologi multimedia, kejuruteraan perisian, kejuruteraan rangkaian dan juga sains data. Tadi macam Dr. Fatni kongsikan, related to the design and data. So memang science data is way forward dengan keadaan sekarang, bukan dengan pandemik, dengan keadaan tadi perkongsian akhbar yang saya berikan, TikTokers, YouTuber, content. So kita perlukan pakar-pakar akan datang dalam bidang-bidang yang dinyatakan. So boleh sambung belajar dan menjadi pakar dalam bidang yang dinyatakan. Dan even di FKI UMS, kita punya collaboration dengan Huawei, Google adalah dan juga pelajar-pelajar dalam bidang ni biasanya sebelum tamat pengajian telah mendapat offer dan berpeluang intern di tempat-tempat yang seperti yang dinyatakan. Okay. Okay, mungkin saya bawakan sedikitlah soalan lazim. Boleh Puan Moderator, mungkin saya tambah dengan soalan lazim kali ya, jika perlulah. Atau okay, so kalau macam DMS tadi, okay, berapa bilangan program asasi yang ditawarkan. Okay, jika saya lepasan SPM bukan tahun semasa, boleh saya mohon ke program asasi UMS? Tidak. Okay, so ini kita buka kepada SPM semasa sebab permohonan melalui UPU, kecuali mungkin boleh kita dengan kes-kes tertentu kita boleh buka, boleh memohon melalui komersial. Ada program asasi lain yang ditawarkan selain yang tadi? Tidak ada. Setakat ini hanya 2 program asasi. Okay, setelah tamat pengajian asasi UMS, adakah wajib saya sambung di UMS di tingkat degree? Boleh pindah ke institusi lain. Ini memang soalan lazim juga. Ini kalau untuk jawab soalan ni, yes wajib sambung di UMS. Okay, macam mana cakap? Setahun kita semai menjadi anak kita yang baik, takkan kita mau lepas anak kita ke tempat yang lain kan? Okay, so ini konsep di mana-mana program asasi. So asasi adalah feeder kepada universiti tersebut. So biasanya tidak ada perpindahan ke universiti lain kecuali ada beberapa asasi yang menawarkan open offer kepada program universiti universiti lain melalui UPU. So lepas asasi dia kena isi UPU untuk memilih program universiti lain. Tapi untuk UMS setakat ini dalam mana? Bolehkah saya ambil course atau program selain sains semasa degree nanti, contohnya ekonomi? So setakat ini untuk menyokong penuh kepada program STEM, kita tidak buka untuk bidang bukan STEM. Okay. Dan saya boleh kongsikan sedikit statistik kebolehpasaran pelajar asasi UMS. Okay. Kita lihat trend kemasukan pelajar. Tahun 2020 merupakan agak ramai kita menerima pelajar. Okay, dan pelajar-pelajar ini 90%, 99% akan menjadi feeder kepada program Prasiswaza di UMS. Dan kita boleh lihat 94% menyambung bidang STEM, 6% ada bidang sains sosial. So kita buka juga peluang sebelum ini dalam bidang psikologi. Cuma bermula batch 2021, lepasan asasi UMS hanya akan menyambung dalam bidang STEM sahaja. So kita tidak lagi buka dalam bidang sains sosial. Selepas tamat UMS, ini kita dapatkan data daripada sistem kajian pengesanan graduan, which is walaupun dia adalah Prasiswaza UMS, yang ini kita fokuskan kepada memang lepasan asasi, dan kita dapati bahawa dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian, pelajar-pelajar almost 45% bekerja, ada yang boleh kita cakap 80% bekerja dan melanjutkan pengajian. Okay, dan kalau status lepasan asasi UMS pula 52% okay, mengikut 48% adalah mengikut bidang pengajian iaitu STEM, dan sebelum ini kita tawarkan dalam bidang psikologi. Okay. So kalau di asasi, saya rasa sama juga okay. Matrikulasi kita mendapat bantuan keuangan, so pelajar-pelajar yang menyambung pelajaran di asasi UMS akan yang layak maksudnya untuk
Okey, layak tu ikut keadaan semasa lah. Buat masa ini bagi pendapatan keluarga 10,000, 10,000, 10,000 macam tu lah dia ada perubahan sekitar 10,000 dan ke bawah berpeluang untuk mendapat bantuan keuangan asasi melalui tajian Kementerian Pengajian Tinggi. Okey. So nanti lapor diri akan disaring lah pelajar-pelajar untuk mendapat bantuan keuangan. Okey, untuk saya sambung sikit soalan lazim yang kedua, berapa iuran pengajian asasi UMS? Okey, untuk asasi sains dan asasi IT, total iuran adalah untuk kedua-dua semester RM2,425. Okey, cuma saya rasa sudah termasuk iuran asrama tapi tidak termasuk iuran sekolah semasa hari pendaftaran. Okey, adakah bantuan keuangan disediakan? Ya, kita ada sediakan melalui PKPT. Selain daripada tu, kalau ada juga pelajar tanya, boleh saya memohon PTPTN? Setakat ni saya kurang pasti, tapi seingat saya PTPTN tidak menawarkan untuk lepasan asasi, program asasi, biasanya untuk diploma dan ke atas. Walau bagaimanapun sekiranya ada, itu adalah atas tanggungjawab pelajar sendiri untuk memohon mendapatkan bantuan keuangan. Sebagai pelajar asasi UMS, adakah wajib untuk saya tinggal di asrama yang disediakan? Yes. Kalau weekend boleh balik kampung, ya tidak masalah sebab kita di universiti, sistem atau amalan yang kita jalankan adalah sama seperti pelajar di universiti yang lain. Okay, kalau you tidak ada kuliah, tidak ada kelas, boleh baliklah, feel free untuk outing. Okay, untuk asasi UMS perlu saya apply UPU? Tidak perlu, dalaman sahaja. Sekiranya result asasi ada 4.0 confirmkah saya boleh ambil medik? Okay, saya suka bawa topik ni ya. Saya gembira bila pelajar-pelajar asasi itu, bila kita dalam tempoh kita boleh cakap pembelajaran dalam 10 bulan, 11 bulan lah kan, setahun lah. Ada yang masuk asasi dari sekolah, dia tahu dia aliran STEM tapi tak tahu nanti sambung dululah, yang penting sambung belajar. Okay, sambung belajar bidang sains tapi tak tahu mau jadi apa. Walaupun result bagus. Result bagus maksudnya 3.3, 3.5. Tapi sudah at the end of the asasi session, mau ambil apa nanti? Doktor, mungkin saya mau ambil bidang matematik lah. Boleh nampak? Why? Macam bilang, suka matematik. Saya rasa di situ saya boleh excel lebih. Okay. Ada yang cakap saya mau ambil marine biology, saya mau ambil marine science. Okay. Maksud yang memang ada flow plate pula yang bila kita tajak pelajar yang dapat flow plate, memang nak mau ambil medik, confirm. Saya mau ambil engineering. Saya tidak suka mau ambil medik. Sorry doktor, saya tak suka bio. Okay, fine. So maksudnya depends. Kalaupun you dapat 4.0, bukannya kami yang menentukan masa hadapan, pelajar sendiri yang harus memilih mau ambil bidang apa. So ada yang memang pelajar-pelajar kita tu setelah kita macam masuk, tak tahu ataupun nampak masa masuk tu nampak memang awal-awal tu kadang parents yang pula bagi galakan ataupun okay, mesti ambil medik. Macam yang pelajar ni pun tersepit. Mau impian sendiri kah impian parents? Okay. Cuma sampai ke anak bila kita dapat macam yang sampai nangis-nangis jumpa macam mana saya mahu kita mak ni walaupun result saya bagus tapi saya nak mau medik, bolehkah tu? So macam yang between 18 and 19 umur transition kan menjadi lebih dewasa, telah diberi pendedahan di universiti melalui asasi, they are growing and they have this maturity level. So why don't kadang terpaksa, bukan terpaksa, kita advise student have an adult talk and discussion with your parents. Saya rasa ibu bapa akan faham bahawa memenuhi impian ibu bapa satu hal, memenuhi masa depan pelajar sendiri juga satu hal. So tapi decision making yang pelajar buat tu bukan berdasarkan dipengaruhi kawan, tapi melalui exposure di asasi ataupun kita cakap di transition period ni membuka peluang dan mata pelajar sendiri apa yang mereka tahu, apa yang mereka mahu dan minat tu di mana untuk selepas untuk melanjutkan pelajaran. Okay. Okay, adakah kemungkinan saya akan, ni soalan-soalan lazim apabila sudah masuk asasi lah. So last sekali saya mungkin boleh, jika saya seorang pelajar asasi IT, bolehkah saya sambung selain degree bukan di fakulti FKI, so tidak boleh. So adakah kemungkinan saya akan mendapat program yang bukan dalam pilihan saya selepas tamat asasi nanti? Seboleh mungkin, sama ada pihak UPU ataupun pihak asasi mana-mana universiti,
Sebelumnya kita memang akan bagi dalam pilihan. So kecuali pilihan maksud pelajar ni tidak mendapat pilihan pertama. So that's why kita bagi dia peluang pilihan 1 hingga 8. So seboleh mungkin kita akan beri pilihan program dalam mana pilihan. So that's why selalu kita advise pada pelajar pilih yang pelajar minat. So at least belajar minat maksudnya walaupun tak tahu, walaupun tak tahu sangat bidang tu, tapi bila you fell into that course, you will not make any excuse. Kan orang yang tak suka ni cari alasan saja. Tapi bila you suka, macam mana? How? I will find a way how to overcome this things. Okay. So itulah yang saya boleh kongsikan apa yang kita boleh tawarkan di program asasi. So selain kepada bidang tu, pelajar-pelajar di asasi juga untuk mengekalkan minat dalam bidang STEM, kita always bring them together. Terutamanya macam melalui aktiviti yang kami ada, contohnya macam ini seperti saya gunakan untuk kemasukan hari itu. So macam di PPST, Asasi UMS, setiap tahun ini saya rasa sudah tahun ke-5 kita menganjurkan Carnival STEM dan kita ada menganjurkan Young Scientist Science Show Competition. So pelajar-pelajar asasi akan membantu kita sebagai facilitator semasa Carnival berlangsung, dan pertandingan ini kita buka kepada sekolah-sekolah agar terus ada channel ataupun platform sekolah boleh berikan atau salurkan pelajar-pelajar untuk terus mengekalkan minat dalam bidang sains. So hadiah pun agak lumayan, bukan saja untuk tingkatan 4 dan 5, untuk tingkatan 1, 2 dan 3 juga kita adakan Junior Inventor Competition. So semoga dengan mengadakan pertandingan ataupun juga aktiviti seperti ini, iaitu untuk menggalakkan minat pada bidang STEM, mampu membantu, usaha kecil ini mampu membantu pihak sekolah dan juga pihak negara kita secara keseluruhannya untuk menambah lebih ramai pelajar-pelajar meneruskan pengajian berkaitan STEM. Okay. So saya serahkan kepada Puan Moderator. Terima kasih Dr. Siti Nur Syafa atas perkongsian sebentar tadi. Sebentar tadi para penonton yang dihormati sekalian, Dr. Siti Nur Syafa ada berkongsi mengenai perbezaan antara program matrikulasi dan juga asasi di universiti. Okay. Selain itu, Dr. Siti juga ada berkongsi kepada kita mengenai pakej dan kaitannya dengan peluang pengajian di universiti. Semoga melalui perkongsian ini, para pelajar yang menonton dapat lebih memahami lagi mengenai pemilihan pakej STEM yang ditawarkan di sekolah dan juga kesesuaian minat dengan kelayakan masing-masing untuk meneruskan lagi pengajian ke universiti kelak. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum forum kita berakhir, saya memberi peluang kepada ketiga-tiga ahli panel untuk memberikan sepatah dua kata sebagai penutup forum kita pada hari ini. Dipersilakan ahli panel yang pertama, Puan Nora. Ya, terima kasih moderator. Baiklah, sebagai kata-kata penutup lah ya, saya ingin bercakap sedikitlah berkaitan dengan penurunan ya ataupun pengurangan kelas-kelas sains di sekolah. Sehubungan itu saya menyerulah kepada pihak sekolah, pihak pentadbir sekolah untuk melihat semula dan membuat perancangan yang lebih rapi bagaimanakah kita boleh meningkatkan bilangan enrolment murid STEM ini. Ada sekolah yang 10 tahun yang lalu mempunyai 5 kelas sains dan pada tahun ini hanya ada 1 kelas aliran STEM A atau STEM B, ya. Dan begitu juga ada yang sejak dahulu 1 kelas sains sampai sekarang pun masih kelas sains 1 juga. Ada pula yang dari dulu tiada kelas sains sampai sekarang pun tiada kelas sains. Jadi inilah ya, saya pikir
semua para pentadbir perlu memikirkan semula, melihat semula package-package yang ada di tingkatan 4 itu dan melihat potensi murid-murid kita di sekolah. Dan seperti yang saya katakan awal tadi, package-package ini sudah ada dan bagaimana kita menyediakan pelajar kita ke arah package-package yang laku lah, macam package STEM ini, kita perlu bermula dari awal. Saya juga menyeru di sekolah rendah juga ya, mula menanamkan minat murid dalam sains dan matematik supaya murid-murid melihat bahawa belajar sains dan matematik itu seronok. Belajar matematik itu indah sebab matematik itu sebenarnya dipenuhi dengan pattern atau corak yang mudah difahami. Itu bergantung kepada bagaimana kita ataupun deliver kita punya pengajaran kepada murid-murid. Jadi setelah mendengar dua perkongsian daripada pihak universiti ya, iaitu satunya daripada matrikulasi dan juga daripada UMS, saya bertambah yakin untuk mempromosikan lagi seluas-luasnya STEM ini di sekolah. Sebagai seorang pegawai sains dan matematik dari sektor pembelajaran JPN Sabah, ini bagi saya adalah satu tanggungjawab untuk saya untuk menyebarluaskan lagi ya tentang kepentingannya kita mewar-warkan atau membawa murid-murid kita untuk mengambil package STEM ini di peringkat sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin itu sahaja yang saya boleh sampaikan dan saya juga mengucap berbanyak terima kasihlah kepada KSDI yang telah memberikan peluang kami bercakap ya tentang STEM ini atau isu-isu STEM secara webinar ini. Dan semoga kerjasama yang wujud pada hari ini dengan pihak-pihak universiti akan berterusan di masa-masa akan datang. Itu sahaja moderator. Saya serahkan kembali. Terima kasih Puan Nora. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Dr. Nurul Fatni. Terima kasih kepada Puan Widiawati. Akhir kata daripada saya, selamat maju jaya kepada murid-murid di sekolah di Sabah dan tahniah diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas penganjuran Karnival Sains Sabah tahun 2022. Saya sempat melihat Facebook sebenarnya Karnival Sains Sabah tahun 2022 sangat hebat dan patut dicontohi oleh setiap negeri yang diketuai oleh Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. So oleh itu seperti mana Puan Nora katakan tadi dan Dr. Siti katakan tadi, ambillah peluang bidang STEM ini kepada murid-murid dan pelajar-pelajar di sekolah menengah untuk terus meneruskan pengajian di peringkat pra-universiti sama ada di kolej matrikulasi ataupun di asasi universiti ke apa semua untuk terus berjuang di dalam bidang STEM kerana kerjaya dan juga masa hadapan di dalam bidang STEM amatlah cerah. Jangan rasa takut kerana STEM is all about our life sebenarnya STEM ini. Oleh itu selamat maju jaya dan sekali lagi tahniah kepada penganjur. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Nurul Fatni. Seterusnya dipersilakan Dr. Siti Nur Syafah. Okay, terima kasih Puan Widya. Saya juga mengucapkan juta terima kasih pada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas jemputan bagi webinar sempena Karnival Sains Sabah. Dan yang saya mengalu-alukan JPN untuk berkolaborasi dengan UMS, terutamanya melalui Pusat Persediaan Sains dan Teknologi, dan saya juga difahamkan actually melalui EU Science UMS kerjasama ataupun jalinan yang telah ada dengan JPN sebelum ini bukannya baru dan kita boleh teruskan dan kekalkan kerjasama ini mungkin sehingga ke peringkat antar ubi. So kalau JPN ada perlukan jemputan, boleh jemput kami untuk kita ke hands on ke sekolah-sekolah untuk program-program memupuk minat STEM dan juga mungkin kepada guru, pihak guru-guru untuk kita melihat
kepada transformasi ataupun kreativiti dalam kaedah pengajaran untuk memupuk lebih banyak, menumbuh dan memupuk minat kepada bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Terima kasih Doktor. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya mewakili Urus Setia merakamkan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel yang sudi bersama-sama dengan kita dalam forum pendidikan STEM yang membicarakan mengenai pakej dan peluang pendidikan terbuka. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, forum kita berakhir sampai di sini. Saya Widiawati Abdul Musa, moderator anda pada hari ini. Mohon undur diri. Sampai jumpa lagi.